Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Sabrina Baas dalam Berita Pagi Sabah, edisi Rabu 31 Januari. Ibu bapa dan penjaga dinasihati memanfaatkan bantuan awal persekolahan BAP yang disalur kerajaan untuk membiayai keperluan persekolahan anak masing-masing. BAP berjumlah RM150 bagi setiap murid yang dibayar sejak Isnin lepas merupakan antara mekanisme kerajaan Madani meringankan beban ibu bapa dan penjaga. Bermanfaat kepada terutamanya kepada ibu bapa dan penjaga bagi meringankan beban yang dihadapi oleh rakyat sekarang ini. Jadi kurang-kurangnya bila ada bantuan awal persekolahan ini, bolehlah mereka merancang untuk menyediakan seperti peralatan persekolahan bagi sesi 2024 nanti. Focal Person Kebangsaan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM Sabah, Muhammad Arif Tun Sakaran ditemui RTM di Kota Kinabalu. Dengan adanya bantuan ini sedikit sebanyak dapat membantu meringankan beban golongan ibu bapa. Apatah lagi dengan sekolah-sekolah yang bertaraf B40 ini yang miskin kan, kita dapat melihatlah sedikit sebanyak dapat mengurangkan beban kos sara hidup mereka. Bantuan awal persekolahan ni sedikit sebanyak membantulah untuk saya membeli peralatan sekolah anak saya. Sebab anak saya sekarang 3 orang bersekolah di SK Sembulan dan seorang ni bersekolah di PPKI lah, SK Sembulan. 150 saya gunakan untuk membeli baju sekolah lah, penting dengan membayar yuran. Untuk beli baju, untuk beli kasut, untuk beli kasut sekolah. Untuk yuran sekolah, matematik, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dan PSV dan muzik dan pijat. Bagi pendapat saya lah kan memang bagus juga lah bantuan yang diberikan ini bagi meringankan beban ibu bapa yang kurang berkemampuan. Seperti saya suri rumah lah. Kalau boleh harapan saya kan kalau boleh ditambahkan lagi lah bantuan ini. Pakaian sekolah, kasut, stocking, songkok, alat tulis dan juga beg. Dapat beli barang baru. Dari sekolah rendah lagi. Puas hati, tambah boleh beli barang-barang sekolah gitu. Sekarang saya beli baju sekolah, beli peralatan sekolah yang secukupnya lah. Bantuan secara sekali bayar ini memberi manfaat kepada 5.25 juta penerima di seluruh negara. Sementara itu, bayaran sumbangan tunai rahmah STR Fasa 1 membabitkan 8.2 juta penerima seluruh negara mulai Isnin lepas mendapat reaksi positif dalam kalangan warga Putatan. Terima kasih kerajaan bagi bantu STR. Harap-harap tahun depan bertambah lagi lah. Sebab dapat STR pun rasa bersyukur. Sebab dapat meringankan beban. Bagi saya kan saya ada anak, jadi ringan sikit lah beban untuk beli barang keperluan anak. Kita ni baru mengambil uang dari Bank Simpanan Nasional STR dan kita ucapkan terima kasih kepada kerajaan lah karena memberi bantuan ni lah. Dan dengan pemberian ni kita dapat guna banyak hal lah, banyak manfaat kepada kita. Terima kasih kepada kerajaan kerana memberi sumbangan STR. STR tu saya buat untuk membeli keperluan rumah. Lepas tu untuk bagi saya yang baru kebakaran rumah boleh untuk beli barang-barang rumah lah. Kerajaan menaikkan bayaran STR Fasa 1 kepada RM500 bagi penerima kategori isi rumah berpendapatan RM2,500 dan ke bawah berbanding bayaran maksimum RM300 tahun lepas. Bagi isi rumah berpendapatan RM2,501 hingga RM5,000 pula, penerima layak menerima RM100 hingga RM300. Penerima bagi kategori warga emas tiada pasangan dan golongan bujang masing-masing akan menerima RM150 dan RM100. Projek pembinaan lot kedai di Kampung Padas Damit Beaufort akan bermula Julai depan dan dijangka siap pada Januari 2026. Kerajaan negeri meluluskan peruntukan sebanyak RM3.5 juta untuk projek tersebut melibatkan 8 unit kedai setingkat dilengkapi kemudahan tambahan seperti gerai dan tapak tamu. Masyarakat kampung ini akan mendapat limpahan
daripada pembangunan kedai ini karena sudah pasti peluang-peluang pekerjaan juga dapat diwujudkan dan mereka daripada luar-luar daripada daerah akan datang pada summit ini juga menjadi satu persinggahan kedai ini dan sudah tentu dianya akan mendapat manfaat kepada masyarakat. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Ruslan Muharram yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Lumadan ditemui selepas menyaksikan majlis menandatangani perjanjian usaha sama di antara Perkasa Realty Sdn Berhad PRSB dengan pemilik tanah cadangan lot kedai di Kampung Padas Damit, Beaufort. Dalam majlis ini, perjanjian usaha sama masing-masing ditandatangani oleh pengurus besar PRSB Mat Saidi Minting dan wakil utama pemilik tanah Jamil Midin. Kerjasama pintar antara Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah JAHINS, Perbadanan Baitul Mal Sabah dan Sidafiat Sendirian Berhad mewujudkan kelas bimbingan asnaf memberi impak positif kepada penduduk kampung bergosong di Pulau Sebatik. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, seramai 55 penduduk kampung telah diberi pendedahan melalui kelas pengajian Al-Quran dan Fardu Ain yang dilaksana sejak Oktober tahun lepas. Saya melihat sendiri bahawa kalangan asnaf yang menyertai kelas bimbingan ini adalah terdiri daripada golongan-golongan yang tua, bukan golongan anak-anak, tetapi golongan-golongan bawah yang masih tidak mahir dan tidak tahu berkaitan tentang pembacaan Al-Quran dan Fardu Ain. Jadi saya berharap program seumpama ini agar dapat diteruskan di masa-masa akan datang dan begitu juga kerjasama daripada Jabatan Hal Ehwal Islam Negeri Sabah termasuklah daripada Perbadanan Baitul Mal. Datuk Nizam ditemui selepas menyempurnakan majlis penyerahan sijil kelas bimbingan asnaf di Dewan Kampung Bergosong Pulau Sebatik. Pada bulan Oktober tahun lepas, kita melebarkan aktiviti kita untuk kita memperkenalkan program Celik Al-Quran dan juga kelas Fardu Ain. Dan kita rasakan bahawa asas kepada agama ini adalah Al-Quran dan kita sangat teruja untuk mengadakan program ini dengan harapan lebih ramai lagi umat Islam boleh membaca Al-Quran. Sempena majlis ini, Baitul Mal menghulurkan sumbangan wang saku dan alat belajar kepada 100 asnaf dan murid sekolah kebangsaan Bergosong bernilai RM5,200. Pejabat Dewan Undangan Negeri Dun Kukusan mengadakan program ziarah kasih bersama Pejabat Kesihatan Kawasan Tawau bagi melihat keperluan mendesak di Klinik Kesihatan Ibu dan Anak KKIA Tawau dan penektarafan fasiliti kesihatan yang perlu dilakukan demi keselesaan dan kemudahan pelanggan yang berurusan di klinik tersebut. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kukusan, Rina Jainal berkata, lawatan tersebut adalah hasil aduan diterima daripada pelanggan klinik berkenaan. Sebab kita mengambil maklum, sebelum ini kita menerima bermacam-macam aduan mengenai masalah bila klinik terlalu padat dan perlu banyak penambah naik tarafan yang memang sudah saya kira sudah waktu kemuncak. Ya. Kadang-kadang begini kita ambil maklum, kadang-kadang ada kerusi benches yang tidak cukup, permasalahan parking. Kerana kita tahu klinik kesihatan ibu dan anak di kawasan bandar ini yang terletak di tengah-tengah bandar memang mempunyai masalah trafik yang cukup serius lah. Jadi ini antara isu yang menyukarkan kadang-kadang ada waktu kecemasan melambatkan proses-proses rawatan. Dalam pada itu, Pegawai Kesihatan Kawasan Tawau Dr. Syamir Han Sulaiman yang turut serta dalam lawatan ini berkata, pembinaan klinik di kawasan baharu perlu dirancang lebih awal berikutan kepadatan penduduk pada masa akan datang. Kami nampak sebab klinik ini klinik lama dan dia memang kepadatan penduduk dia bertambah lah. So kita dalam proses mencari kawasan-kawasan baru, tanah baru untuk bincang dengan pihak KKM juga untuk menaik taraf dan membesarkan klinik-klinik untuk 10-15 years planning ahead lah. We have to look ahead sebab kepadatan penduduk akan bertambah dan jika kita tidak plan awal-awal, dia akan jadi benda yang sama lah. Program ziarah kasih ini melibatkan Klinik Kesihatan Ibu dan Anak Tawau dan Klinik Kesihatan Taman Sejati Semarak. Baik, Berita Pagi Sabah berakhir di sini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka.